Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita sudah bersedia lagi sekali. Saya mengharapkan semua sudah bersedia untuk menerima satu lagi maklumat ataupun informasi yang bagi ramai daripada kita merupakan satu benda yang kita tak tahu. Sebab tu saya tulis titlenya ada satu bahan makanan yang menjadi rahsia. Kalaulah kita tak tahu, rugi sangat. Jadi kita belajar malam ni, boleh? Alright. So kalau sudi tekan dulu share. Saya tengok siapa yang dah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus masuk kepada pelajaran malam ini, iaitu satu bahan, dan kalau ada masa saya bagi bonus satu atau dua lagi bahan ataupun makanan-makanan yang boleh kita selesaikan isu malam ni, ialah isu resah gelisah. Saya takut tadi sebagai yang baca title tu dia macam rasa macam apakah nama jenis makanan yang disiapkan untuk resah gelisah, maksudnya untuk menjadi resah gelisah. Takkanlah saya nak suruh you makan makanan untuk jadi resah gelisah pula kan. Pastinya saya suruh mencari makanan yang untuk melawan, saya tak tulis perkataan melawan atau mengurang atau meredakan keadaan resah gelisah. Maklum sajalah, resah gelisah kalau ada sebab, kalau Along tengah kejar you, ataupun kita banyak hutang piutang, ataupun masalah kena buang kerja ke, putus cinta ke, ataupun tak dapat apa yang kita kehendaki, time frame dah hampir lepas, jadi kita jadi resah gelisah. Faham? Okey, itu betul. Itu memang kita tak boleh lari daripada fitrahnya. Tuhan akan menduga kita. Tapi yang saya nak cerita malam ni, kadang-kadang dalam keadaan biasa pun you boleh resah gelisah. Ada tak orang yang macam tu dalam majlis kita malam ni? Tulis sekejap. You tak tahu kenapa, tapi you rasa resah je, you rasa macam irritable, you rasa macam sensitif, tak tentu pasal. Faham tak? You rasa macam buat masa ni orang tak usah kacau kita lah. Okay. Dan tidur selalunya tak nyenyak, ataupun ada masalah, bukan insomnia yang saya cerita dulu, tapi masalahnya banyak memikir. Tahu tak? Letak je kepala kat bantal tu, fikir je kerja you. Okay. Ini saya nak cerita malam ni. Mungkin ada sesuatu yang kita kata tak tahu sebab, jangan tuduh siapa-siapa pula orang buat dan sebagainya. Mungkin ada sesuatu dalam fiziologi atau dalam fungsi badan kita, ada bahan yang tak kena. Sama ada melebih, over sampai jadi toksik, ataupun berkurangan. Jadi hari ni kita nak cerita ada satu bahan yang berkurangan dalam badan you, yang boleh sampai you jadi panik, you boleh jadi anxious, maksudnya resah, gelisah, sehinggakan setengah orang tu sampai jadi depressed pun pada juga. Dia opposite. Okay. So heran macam mana bahan makanan boleh memainkan peranan sampai begitu sekali. Tadi yang saya masukkan, ada seorang menjawab tu, dia kata mestilah cari makanan-makanan yang ada magnesium. Jadi jawapan tu dah betul, tetapi belum lagi yang tepat. Maksudnya bila you makan benda-benda yang tinggi pada magnesium, dia betul, dia memang dah diiktiraf sebagai antara pereda ataupun mententramkan you punya keadaan tu. Magnesium boleh. Yes, sebab tu orang mandi dia tabur sikit magnesium dalam dia punya bathtub, makanan Mak Saleh lah kan. Kalau kita tu diminta sapu minyak yang ada magnesium kan. So yang tu tak salah, memang dah betul. Ada tadi kemungkinan anda nak tulis perkataan seperti teh bunga telang. Tahu bunga yang biru tu? Itu pun bagus. Kalau you tulis chamomile pun saya bagi markah 50% dah. Betul. Apa saya kata tadi? Chamomile. Saya baru je ajar you all dalam 2-3 hari lepas. Kalau you tulis tu pun you dah, kalau cikgu nak bagi markah, you takkan gagal lah. Okay. Kalau lain lah, kalau you tulis benda-benda yang makan gula, makan benda-benda yang berat, benda bersusu, banyak benda berdaging, semua tu memang I akan pangkah, you tak pas nanti kalau ada exam. Baik. So bahan ni juga saya nak bagi tahu kat you, okay, dia mengandungi
vitamin, terutama sekali vitamin B. Lepas tu dia ada mineral-mineral seperti yang paling bagus apa dia? Tadi you kata magnesium ataupun potasium, kalsium. Lepas tu dia ada protein yang mencukupi untuk mententeramkan orang yang anxious, resah gelisah. Dia selalunya protein dia pun huru-hara, tak cukup. Katakan kita kena ada 18 amino acid ke apa-apa, dia cuma ada katakan 12. Contoh macam tu. Tapi bahan ini dia cukup semuanya sekali, complete protein dalamnya. Lepas tu dia ada selenium yang bagus untuk thyroid. Kan masalah thyroid pun orang boleh jadi resah gelisah. Kalau you ada hyperthyroid, tahu hyper tak? Yang super aktif, you akan menjadi getah tangan, mata terkeluar, berpeluh, marah-marah. So ni menyebabkan enjin you terlalu laju. Jadi selenium ni bagus untuk mententeramkan balik T4, T3 dan sebagainya. Lepas tu ada zinc lagi, ada copper. Semua ni keperluan. Kalau copper tu untuk apa? Untuk testosteron, hormon lelaki tu, untuk immunity kita. Dan ada chromium untuk stabilkan you punya sugar. Jadi selain daripada tu dia juga ada phosphorus. Bahan-bahan yang ada phosphorus ni memang unik. Tak semua makanan ada phosphorus yang secukupnya. Macam green tea semua tu pun bagus, tapi untuk mententeramkan orang yang anxious atau ada anxiety ni perlukan lebih pada tu. Contohnya dia kena ada ujung-ujungnya nama beta glucan. Beta glucan ni kalau selalunya ada dalam oatmeal kan, yang organik tu, dia bagus untuk jantung, supaya dapat menstabilkan degupan jantung dan juga mengurangkan masalah kolesterol. Semua ni diperlukan sangat. Dan selain daripada tu dia juga tak kurang menjaga bakteria sebab dia banyak fiber dalamnya, dan dia tak ada melatonin, walaupun melatonin tu number one sebab dia special. Melatonin tu dia ada glutathione. Glutathione tu kan saya kata adalah mantan nombor 1 antioksidan yang lawan karat-karat semua tu, yang lawan free radical semua tu kan, dia namanya glutathione. Jadi semua glutathione semua yang saya sebut tadi semua tu, sinarai yang saya baru lepas cerita tadi, semuanya ada dalam bahan yang kalau tak cukup bahan ni, saya nak beritahu sekarang, kalau tak cukup bahan ni, salah satu daripada punca utama ialah dia menyebabkan nanti dinamakan anxiety. Cara mana dia jadi anxiety? Sebab semua dalam vitamin tadi ada satu vitamin yang khas dibuat oleh pemakanan kita tu masuk bila pencernaan tu cantik. Dan B vitamin tu kan larutnya dalam air. B vitamin, B dengan C dalam air. So bila dia boleh masuk dalam badan kita dan dia mencukupi, alhamdulillah dia akan mengurang masalah anxiety. Sebab apa? Vitamin yang saya masukkan tu ialah vitamin B1, namanya thiamine. Okey, so di antara banyak-banyak vitamin tu, B kompleks pun bagus, tapi B12 pun bagus, tapi B1 ni namanya thiamine ni diperlukan sangat-sangat untuk menjaga anxiety. Siapa yang tak cukup B1 memang masalah orang panggil fear ni, masalah anxious ni. Sebab apa? Dalam bidang kerja B1 ni, salah satu daripadanya ialah menjaga saraf dan juga menjaga sistem otonomik dan yang dinamakan parasimpatetik dan simpatetik. Maksud saya begini, kalau kita dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan resah gelisah, memang tak senang duduk, okey, nak lari je, rasa orang putih panggil fight or flight, lawan atau lari je. Itu kerja sistem ni dalam kita punya sistem autonomic nervous system ni. Body kita ni dikontrol oleh dua konsep. Satu autonomic nervous system ni dipanggil sympathetic, selalu dalam keadaan tergesa-gesa je. Nombor 2 dia panggil parasimpatetik. Parasimpatetik tu sistem yang memberi you ruang untuk rehat dan digest. Maksudnya kita makan, mencerna, penghadaman makanan semua tu masa kita pakai parasimpatetik. Jadi B1 ni, saya nak beritahu kat you, vitamin thiamine ni dalam bahan yang saya nak hebahkan pada you sikit lagi ialah merupakan bahan
yang mengkontrol lebih kepada parasimpatetik. Jadi parasimpatetik tu kalau you dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan panik ataupun tengah stres ataupun tengah resah, gelisah, dia yang menyejukkan keadaan. Maksudnya dia yang bila switch on parasimpatetik ni, dia balancekan balik. Kalau tidak, yang ni saja yang laju, jadi tak ada break langsung, lingkup. Jadi B1 antara kerjanya ialah untuk menaikkan balik apa yang dinamakan sistem yang sebelah, dia panggil parasimpatetik. Faham tak? Okey, sebab kalau you boleh tangkap cerita ni, baru you tahu kenapa dengan bahan makanan ni saja mana ada kaitan dengan mental kita. Rupanya ada. Sebab apa? Dia main dengan saraf, dengan signal saraf ke otak kita yang dinamakan limbic system. Limbic tu terletaknya tempat emosi, marah, kasih, sayang, seronok, atau sedih ataupun rasa panik, semua kat situ lah. Orang panggil apa, ibu pejabat kepada tempat-tempat orang yang duduk kat situ. Siapa yang lebih kepada panik tu, tak ada orang yang menyejukkan keadaan, kawasan tu memang lingkup nanti. Sebab tu B1 diperlukan sangat-sangat di kawasan limbic system. Lepas tu di bawah tu nama amygdala. Amygdala ni lah kontrol you punya emosi yang saya kata apa, anxious tadi tu, yang rasa gelisah tanpa sebab yang menasabah. Saya ulang, tanpa sebab yang menasabah. Faham tak? Okay, kalau you dikejar ular, you selalu rasa panik, resah, gelisah, tu betul lah kan. Bahkan kalau you tak ada rasa resah, gelisah, you bermasalah juga. Tak boleh. Sebab fitrahnya you kena rasa resah dan gelisah kalau keadaan tu bersebab. Okey, baik, habis. Satu lagi, siapa yang suka ada nightmare? Tahu tak nightmare? Nightmare ni ngigau ke atau mimpi yang takut-takut. Selalu sangat dikejar dia gajah lah, dia kejar dia ular lah, kejar dengan nak langgar kereta lah, nak jatuh bukit lah, nak terjun ke. Ini dipanggil nightmare. Siapa yang ada nightmare, ada kajian kaitannya dengan timing juga, dengan B1 ni juga. Dahsyat Lepas tu dari segi bahan ni juga, selain pada B1 tu kan dia ada banyak, saya cerita tadi, mineral, vitamin, amino acid dia kan, protein dia, ada beta glucan tadi kan, ada glutathione, semua tu dia juga bagus untuk mententeramkan kalau you dalam keadaan yang sensitif. Tak boleh kacau langsung tu boleh. Kalau you ada orang panggil ketar-ketar, macam nak lari ke sana, nak lari ke sini, tak tenteram, boleh. Dia juga bagus. Yang ni untuk rambut tak ada kaitan lah kan, you tak peduli lah pasal rambut. Tapi orang yang makan bahan ni selalunya rambut dia steady, jarang luruh. Bukan soal putih ke hitam, jarang luruh, gugur. Jadi tak gugur rambut. Okey. Satu lagi, kalau dia bangun, kalau you sekarang bangun-bangun rasa nak pitam, ada tak? Bangun nak pitam. Rupanya bila check blood pressure, you punya systolic dah naik, dengan diastolic you turun. Jadi dia punya jarak tu jadi macam orang kata apa, jauh sangat. Satu. Nombor dua, bila kita bangun, sepatutnya blood pressure tu ikut peredaran posisi kita. Dia patut balancekan balik supaya darah cukup kat otak. Kalau tak cukup pressure, itu yang nak tumbang tu. Salah satu daripada penyebab utamanya balik kepada B1. Timing tu juga. Lepas tu ada lagi cerita, kalau you ada masalah nak naik tangga, you rasa kaki you kena macam batu lah, macam besi nak angkat, rasa macam apa orang panggil, bukan sakit, rasa berat, rasa tak boleh naik lah, dan pernafasan you terganggu. Bukan pasal jantung ni, you rasa macam tercungap-cungap, dan kadang-kadang you akan merasa degupan jantung tu serta-merta dia macam tak boleh kontrol, macam degupan tu naik macam baru lepas ataupun nak pergi ambil exam pula, kan. Lepas tu kadang-kadang you boleh dapat rasa lapar, tapi itu tak berapa teruk sangat attacknya. Yang paling teruk ialah you ni tak lalu makan, tak pasal-pasal dah loss of appetite. Ni pun ada kaitan dengan B1 juga. Dan ujung-ujung untuk malam ni saya tutup cerita, ada 3
yang menjadikan you patut risau. Satu, you akan kabur pemikiran. Nombor dua, you tak boleh fokus apa you nak. Kadang-kadang you lupa nak pergi mana tempat you nak pergi pun. Masuk-masuk you tanya dengan adik-beradik you, pasal apa aku datang kat dapur ni ya? Padahal dia tadi ada sebab kenapa dia nak turun ke dapur. Ni belum nyanyuk punya cerita tau. Lepas tu memang you tak ada jelas lagi dah apa you nak buat, macam orang kita panggil blur je. Okay, dan ada tak sesiapa sini yang kalau you cuba you tekan you punya betis kejap, you genggam betis you picit betis, okay, picit betis, sakit tak kiri atau kanan tu? Selalunya kalau betis tu sakit, tak tentu pasal lah, bukan main bola atau jatuh ke apa-apa, sakit, rasa macam sakit betis tu, ni pun disebabkan you tak cukup bahan makan ni, terutama sekali B1. Nombor seterusnya sikit lagi, you punya kaki tak boleh duduk diam. Tahu tak, dia panggil restless. Ada kat siapa-siapa sini yang restless tak? Tahu tak yang goyang-goyang kaki tu? You tengok dia kalau dalam meeting tu you nampak dia atas steady je, masa meeting macam tu, tapi kaki dia you tak nampak lah kaki I kan, kaki dia tak boleh duduk diam. Ada yang sampai tidur pun boleh bergerak tu. Ini pun antara penyebab vitamin B1 tak cukup juga. Apa lagi yang pelik-pelik berlaku ni? You rasa kebas, you rasa vertigo, rasa macam dunia atau ceiling ni berpusing kan. Kadang-kadang you rasa imbalance. Yang ni kalau orang dah dewasa macam saya ni boleh tahu. Kadang-kadang kita terasa juga body kita ni terhoyong-hayang sikit. Okay, so mungkin saya pun kena amalkan bahan ni juga kan. Tapi yang saya maksudkan ni selalu berlaku. Kalau sesekali berlaku tu masih normal lagi. Apa lagi, hiccup. Pernah sedu tak? Okay, pernah lah kan. Itu mungkin kita dah lupa bila kali terakhir kita hiccup. Macam tu, bunyi tu kan. Tapi yang ni kerap berlaku sekarang. Dulu you tak perasan, sekarang kalau tanya, minggu lepas pun aku kena lah. Padahal tak sepatutnya seminggu sekali pun sepatutnya orang tak kena sedu ni, tahu tak? Jadi kalau you ada sedu, tolong cek apa lagi yang berlaku. Kaki bengkak, bukan pasal buah pinggang, bukan pasal jantung, you mungkin kena cek, mungkin vitamin ni juga tak cukup. Dan air mata you dah kurang sekarang. Dia orang menangis gila-gila keluar air mata sampai satu mangkuk, you setitik pun tak ada. Okay. Dan you senang berpeluh sekarang. Dulu tak berpeluh, sekarang asyik berpeluh je. Bukan masalah thyroid ni. Okay. Dan apa lagi, you senang dapat masalah GIT lah. Ada GERD, ada stomach kadang-kadang rasa penuh je. Setengah ada stomach ulcer pun. Okey, dan ujung-ujung sampai sembelit pula tu. Okey, cukup dulu. Sekarang tiba masanya saya bagi kat you apa nama, dan saya tunjuk sekali apa yang saya dah praktis ni agak lama juga, tapi kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. Tapi bila kita belajar balik, kita nak ingatkan balik. Okay, selain daripada bahan yang khas saya nak tunjuk ni, you boleh ambil ni daripada oatmeal pun dapat. B1 ni, beans pun ada, semua jenis lentils, legume, sunflower seeds. Ni yang tak cukup kuat lah, ada tapi tak cukup kuat. Beras perang, ataupun boleh ambil nuts and seeds, kacang ataupun biji-biji rin. Apalagi flaxseed, chia seed, asparagus dan green peas, pea hijau tu. Okey, baik, sekarang tiba masanya simple je saya tunjuk. Boleh? Dah sedia? Okey, ni dia. Jawapannya ialah nutritional yeast. Saya banyak kali cerita nutritional yeast pada you all kan, tapi tak pernah saya tegaskan atau tekankan cerita sebenar-benarnya. Inilah yang ada semua-semua yang saya cerita pada malam ini. Ada daripada list senarai saya bagi, yang ni yang top sekali. Maksudnya kalau dibanding dengan chia seed tadi, sunflower seed, ni dipanggil nutritional yeast. Lalu tengok dia serbuk, nampak tu? Dia macam serbuk yang kasar-kasar. Ada kadang-kadangnya dia macam emping sikit. Ada setengah supermarket tu dia jual yang macam powder pun ada.
You boleh ambil dalam bentuk serbuk macam ni, boleh masuk dalam salad you, boleh makan terus. Satu hari satu kuaci boleh, tapi kuaci sunflower seed. Okey, boleh ambil yang dah dikupas tu, senang lah, ada jual sekarang. Okey, apa saya nak kata tadi, nutritional yeast ni diperbuat daripada ragi. Ada dia punya fungi tu. Okey, boleh yeast dia tu, okey, diperbuat untuk orang yang vegan pun boleh, orang yang tak vegan pun boleh, tak ada masalah. So yang ni dalamnya, yang tinggi saya kata tadi ialah semua vitamin, mineral, amino acid tu, termasuklah vitamin B, B1, thiamine. Kalau you nak beli kat farmasi, ada jual nama benfotiamine. Benfotiamine tu lebih kuat daripada yang ni, tapi yang tu berbentuk suplemen lah, boleh juga, tak ada masalah. Okey, saya ulang lagi sekali, benfotiamine, tulis. Nanti kata saya tak bagi tahu pula, saya bagi tahu ni benfotiamine. Yang ni nutritional yeast ni semua supermarket yang selalunya kedai, sebelah kedai organik lah ada. Okey, cuma you kena baca kat situ, jangan ada tulis fortified dengan vitamin atau mineral. Jangan tulis yang diperkayakan dengan. Faham tak? Defortified maksudnya dia orang add. Kita tak nak. Kita nak yang natural, nutritionist yang tidak diperkayakan dengan, sebab dah cukup dah dia. Kalau diperkayakan tu berarti dia selalu campur bahan-bahan yang sintetik. Sintetik ni you boleh makan sebulan dua boleh lah. Kalau lebih daripada sebulan dua tak bagus, sebab dia sintetik. Takut-takut nanti ada bahan yelah, memang bahan sintetik selalunya kadang-kadang ada yang toksik pun, ya. Sebab kita tahu dia pakai kadang-kadang coal tar, dia pakai bahan-bahan yang sintetik seperti oxalate pun ada dalam tu. Jadi kita tak nak lah, nanti bahaya kan. So senang je, you pergi tengok natural nutritional yeast. Satu sudu sekali makan lunch ataupun satu sudu waktu malam, cukup, lebih daripada cukup. 2 sudu teh saja pun. Okey, satu sudu sekali masuk. Nak makan terus pun boleh, ataupun saya masuk dalam salad. Sebelum plate nombor 2, plate nombor 1 tu kita tuang, kita tabur atas. Boleh. Okey, alright. So buat ni, tengok apa yang berlaku kalau you tengah resah gelisah ataupun selalu rasa letih lesu. Orang yang tak cukup B1 ni, dia selalunya letih lesu. Sebab B1 diperlukan untuk Krebs cycle. Krebs cycle adalah satu sistem yang dimaksudkan bila makanan kita absorb, setelah dicerna, maka dia akan bertukar kepada sampai jadi ATP, iaitu tenaga. Jadi cycle tu, proses tu dinamakan Krebs cycle. Yang amat diperlukan antaranya ialah B1. Faham? Sebab tu kalau kita tak cukup B1, kita rasa letih dan lesu. You mesti kata tak tahu pasal lah, rupanya tak cukup ni. Okay, so benfotiamine siapa tulis tu bagus, thank you very much. Pergi beli yang tu, ambil ikut dos yang dia bagi, cukup. Jadi malam ni ilmu ni bagi mereka yang sentiasa rasa stres, rasa memang dari segi mental lah, rasa down, terutama sekali yang panik, yang resah, cuba. Okey, tak ada salah anda cuba ni. Jangan nak cuba ambil ubat-ubat daripada psikiatris lagi dulu sebelum anda dapat diagnosis yang pelik-pelik. Nanti kena makan ubat tu selalunya mengantuk lah, ada kesan sampingan yang dahsyat-dahsyat. Boleh. Okey, semua ikut sampai you berjaya. Dalam sebulan baru you bagi tahu sama ada dia serasi atau tidak. Selalunya dalam 2-3 minggu dah nampak beza. Kalau betul-betul B1 tak cukup, you ambil secukup yang saya cerita tadi, insya-Allah. Kalau nak lebih sikit pun tak ada masalah. Dia bukan ada dos yang you tak boleh ambil 2-3 sudu, boleh. Cuma merugikan saja. Nombor 2, kita nak minta you jangan lupa kepada haba jala, sebab masih diperlukan zaman sekarang untuk meningkatkan imuniti, maklum saja. Lepas tu jangan lupa pada Santera, vitamin D3K2 itu wajib, tak ada soal. Okey, bagi mereka yang RX9, RX10 untuk gout, RX9, RX11 untuk arthritis. Dan malam ni anda beli sendiri kat mana yang boleh cari, pergi kat supermarket
tanya kat kedai organik selalunya ada nutritional yeast untuk siapa yang anxious ataupun gelisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dunia anda bahagia, akhirat anda syurga, dan let go and feel good all the time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.